Now being recorded. Okay. So, next latihan 21. Okay. Tindak balas di antara larutan ferrum 2 nitrat dan air klorin. Okay, pengoksidaan yang mana? Ferrum itu, ferrum 12. Ferrum 12. Ferrum 12. Yes, ferrum 2+. Kepada? Ferrum 13 tambah 1 elektron. Yes. So, bahan yang dioksidakan? Air klorin. Air klorin ke? Ion ferrum 12 dioksidakan. Ya. Ion ferrum 2 kan? Dioksidakan. Dioksidakan kan? Dia bahan yang dioksidakan ni dia sama seperti proses pengoksidaan. Apa yang mengalami tu? Ion ferrum 2 lah. So penurunan Klorin. Cl2 tambah 2 elektron. Dia akan jadi 2 Cl minus. so bahan yang diturunkan Air klorin. air klorin. So persamaan ion dia ferrum 2+ tambah dengan 2 ferrum 2+ kan? Sebab Air 2. 1 elektron di atas. sebab ni perlu darab dengan 2 kan? Supaya dia akan jadi 2, 2, 2. Supaya sama, boleh potong kat sini. Okay, so 2 ferrum 2+ tambah dengan Cl2 klorin kepada ion ferrum 3+, ferrum 3 tambah dengan molekul klorin. Ion klorida. Okay, boleh? Boleh juga. Okay, senang je kan? Okay, so ni ujian pengesahan. Okay, ni kita nak tukar ferrum 3+ kepada ferrum 2+. Kita guna ejen apa? Ejen penurunan. Yes, ejen penurunan. So, ferrum 3+ tambah elektron kepada ferrum 2+. Ferrum 12. So, positif 3 kepada positif Positif 2. 2. So, zinc 2+ tambah 2 elektron. 2 Jadi, elektron. Kosong. Kosong. Plus 2. yes, good. So, ion ferrum mengalami proses penurunan. Nombor pengoksidaan ferrum berkurang daripada Positif 3 kepada positif 2. Positif 2. okey, ni nombor pengoksidaan zinc bertambah dari 0 kepada positif 2. Okey, persamaan ion sini berapa? Zinc tambah 2 ferrum 12. Ferrum 13. 2 ferrum 3+. Bayangkan awak boleh potong elektron ni besar. So, 2 ferrum 3+ kepada 2 ferrum 3+ tambah dengan zinc Zinc 12. 2+. Okey, good. Okay, tindak balas antara larutan ferrum, klorida dan pita magnesium. So, kalau sini bermakna ni adalah ferrum 3+, tahu tak? So, FeCl. ni ejen apa ni? Ejen penurunan. Penurunan. Okey, so bahan mana yang mengalami penurunan? Ferrum 3 klorida. 3 klorida. Klorida. Just ingat je, kalau ejen penurunan proses pengoksidaan. So automatic this one adalah yang mengalami proses penurunan. Perubahan nombor pengoksidaan. Berkurang ego. Daripada kena nyatakan. Ferrum 13 jadi ferrum 12. Positif 3 kepada positif 2. Positif 2. Jawapan dia berkurang daripada sebelum kepada selepas. Mesti nyatakan. Okey, boleh? Nyatakan pemerhatian bagi magnesium. Apa jadi pada magnesium? Semakin menipis.
Okey, semakin menipis. Ataupun dia terlarut kan. Okey. So nyatakan jenis tindak balas ini. Pengoksidaan. Tindak balas pengoksidaan. Okey, terangkan jawapan anda di B2. Kenapa pengoksidaan? Magnesium mengion menghasilkan air magnesium. Buat banyak lah. Mg2+. Sebab magnesium mengalami perubahan nombor oksidaan Oksidaan. daripada Atom magnesium kepada ion magnesium. magnesium mengalami penambahan ke pengurangan? Pengurangan. Penambahan lah, dia terbalik kan? Kosong menjadi 2. Nombor pengoksidaan daripada kosong kepada positif 2. Positif 2. Yes, kosong kepada positif 2. Itu reason dia. Okey. Okey, rajah menunjukkan tindak balas menyebabkan ion ferrum 2+ dan ion ferrum 3+ dengan reagen P dan Q masing-masing. Okey, nyatakan contoh yang sesuai bagi reagen Q dan reagen P. Uraikan tindak balas pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron dalam tindak balas 1. Persamaan setengah bagi Q dalam tindak balas 2. Nyatakan pemerhatian yang berlaku. Okey, so kat sini contoh P, contoh Q. So bermakna kalau awak tengok daripada sini, ini ferrum 2+. Ini ferrum 3+. Ini ferrum 3+, ferrum 2+. Daripada mana saya dapat ferrum 3+ ni? Awak tengok ni, yang nombor pengoksidaan ni. Nombor pengoksidaan ini, okey, dia bawa maksud cas dekat sini berapa. Nombor Roman ni, huruf Roman ni. Huruf Roman ini membawa maksud nombor pengoksidaan dia. So automatik nombor Roman ni 2, so ferrum 2+. Nombor Roman ni 3, ferrum 3+. Boleh? Okey. So pertukaran ferrum 2+ kepada ferrum 3+ dia memerlukan ejen apa? Ejen penurunan. Ejen penurunan ke? Pengoksidaan. Ya, Aikal. Ngarut dah Aikal tu. Ejen pengoksidaan. Yang ini baru memerlukan ejen penurunan. Atas tu mengalami pengoksidaan ke penurunan ni ke? Ferrum 2+ kepada ferrum 3+. Awak kena back balik. Sini. Ingat tak di sini? Ferrum 2+. Betul lah Ika. Sorry. Ferrum 2+. Dia boleh ditukarkan kepada, betul lah. Ferrum 2+. Dia boleh ditukarkan pada ferrum 3+ melalui tindak balas pengoksidaan. So dia bertindak sebagai ejen Penurunan. So, bila dia ejen penurunan, dia memerlukan siapa? Dia memerlukan ejen pengoksidaan. So, daripada sini, ferrum 2+ ni, dia mengalami proses pengoksidaan. So, apa ejen yang diperlukan untuk mengalami proses pengoksidaan ni? Dia memerlukan ejen pengoksidaan. Kalau dekat sini, dia mengalami proses penurunan. Kalau awak tengoklah, proses pengoksidaan perlukan ejen pengoksidaan. Proses penurunan, dia perlukan ejen penurunan. Tapi, dia bertindak sebagai ejen apa?
dia bertindak sebagai ejen penurunan. Ferrum 2 klorida tu ejen penurunan. Tetapi untuk tukarkan dia kepada ferrum 3+, dia memerlukan ejen pengoksidaan. Itu cara dia. Faham? Faham? Okey. So, contoh P. So, apa bahan yang diperlukan? Contoh yang sesuai bagi reagen P dan Q. Bermakna apa reagen yang perlu ditambah ke dalam ini? Maknanya apa-apa ejen pengoksidaan. So, apa ejen-ejen pengoksidaan yang awak dah belajar? Ada banyak Apa dia ejen-ejen pengoksidaan yang awak dah belajar? Ni. Boleh pilih mana-mana. So paling senang, pilihlah awak nak pilih apa yang paling senang sekali. Kan yang ini kan susah pula buat persamaan, betul tak? Kalau dua ni, betul tak? So yang paling senang untuk buat persamaan, yang inilah. Awak boleh pilih air bromin ataupun air klorin. So, P, air bromin. Okey, reagen Q, apa jawapannya? Dia perlukan ejen penurunan ni. Kelas. Helium bromida, helium iodide. Bromida atau helium iodida. Ya betul. Tapi paling senang, awak tengok tak logam reaktif ni? The one and only. So, awak boleh pilih lah. Tapi kalau boleh pilih helium bromida, helium iodida pun boleh. No problem. Betul. Faham Okay. So, ingat je yang ni, reagen yang diperlukan, ejen pengoksidaan, ejen penurunan, zinc. Okey, huraikan tindak balas pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron dalam tindak balas satu. Dalam tindak balas satu ni, dia nak daripada segi elektron. Ferrum 2+, dia jadi ferrum 3+. Dia terima ke dia lepaskan elektron? Lepas elektron itu. Melepaskan. Okey, melepaskan elektron. Okey, kemudian saya ambil bromin tadi kan? Okey, air bromin tadi apa jadi pada air bromin? Dia terima dua elektron. So, kalau dia kata dari buat ini, awak buat dahulu persamaan. Okey. So, daripada sini barulah awak boleh terang. Macam mana terang? Ion ferrum 2 ataupun ferrum 2 klorida tadi. Melepaskan berapa elektron? Satu elektron. Thank you. Okey, so ion ferrum 2 melepaskan satu elektron. So ion ferrum 2 mengalami tindak balas? Pengoksidaan. Pengoksidaan. Okey, untuk tindak balas satu penurunan pula, bromin menerima 2 elektron. bromin mengalami tindak balas? Penurunan. Penurunan. So setengah persamaan ini. Okey, pemerhatian. Yang ni pemerhatian dia apa? Lautan hijau ke perang ke? Yes, hijau ke perang. Good. Yang ni? Ni, bromin? Hai, cepatlah bromin. Kehilangan warna. Warna apa bromin ni?
perang supaya tidak berwarna ataupun warna perang dinyahwarnakan. Okay, perang kepada tidak berwarna. Okey, seterusnya tindak balas 2. Tindak balas 2 apa dia? Setengah persamaan yang terlibat. Yang ni tulis ferrum 3+ menerima elektron kepada ferrum 2+. Okey, kemudian apa yang berlaku kepada zinc? Zinc melepaskan elektron. Ni persamaan setengah dia. Okey. Ni kalau ditanya tulis setengah persamaan bagi Q, yang ni lah kan. Zinc kepada zinc 2+ tambah 2 elektron. Pemerhatian yang berlaku, kepingan zinc semakin menipis. Boleh? Boleh juga. Okay. Okay, next. Yang ni dah buat kan? Okay, magnesium lebih elektropositif daripada kuprum. Okay, sebab itulah nilai magnesium lebih negatif daripada nilai tenaga keupayaan untuk kuprum. Yang tu awak tak masuk dengan detail lagi lah. Okay. Okay, so kita tengok dekat sini. So, nombor pengoksidaan bagi magnesium berapa? 0. Pengoksidaan bagi kuprum dekat sini? 2+. Plus 2. Yang ni? Plus 2. 0. Kosong. Okay. Magnesium. Okay. So, dekat sini kalau awak tengok lah. Okay, awak tengok dulu. 0 kepada positif 2. Bertambah ke berkurang? Bertambah juga. Tambah. Tambah. So, kalau bertambah, proses? Pengoksidaan. Good. Proses pengoksidaan. So, yang ni berkurang. So, kalau berkurang, proses? Penurunan. So, atom magnesium lebih Reaktif juga. lebih elektropositif. Okay. So, atom magnesium lebih elektropositif. Okay. So, apa yang dia buat? Atom magnesium, yang ayat lari ni. Atom magnesium melepaskan ke menerima elektron? Melepaskan elektron. Okay. So, Melepas. atom magnesium akan melepaskan elektron membentuk ion magnesium. So, ion kuprum lebih-lebih ni. Okay, ion kuprum Menerima elektron. Yes, membentuk atom kuprum. So, setengah persamaan magnesium yang ni kuprum 2+ plus 2 elektron jadi Cu. yes. Ni ion kuprum diturunkan. Okay, boleh? So, Boleh. dengan dia jadi nipis lah, ataupun magnesium merarut. Apabila magnesium melarut, pepejal perang terbentuk ni adalah ini.
Okey, kenapa magnesium melarut? Sebab atom magnesium mengion. Menghasilkan ion magnesium. Sebab itulah kepingan magnesium tadi melarut. Pepejal perang terbentuk. Kenapa pepejal perang terbentuk? Kerana ini atom kuprum terbentuk. Okey, larutan biru menjadi tidak berwarna. Kenapa? Ion kuprum 2+ tadi berwarna biru. Tapi bila dia jadi logam kuprum, dia akan menjadi tidak berwarna. So reason dia, difference dia, ion kuprum 2+ dinyacas membentuk atom kuprum. So persamaan ion magnesium tambah ion kuprum kepada Mg2+ tambah Cu. yes, good. Okey, tindak balas reduk berlaku kerana proses Oksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. yes, good. Proses pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Okey, boleh? Boleh juga. Okey, good. Okey, tindak balas ketulan zinc dan argentum nitrat. Okey, siapa yang lebih positif dekat sini? Zinc lebih elektropositif daripada argentum. Yes, zinc lebih elektropositif daripada argentum. So, persamaan kimia. Sini zinc tambah dengan argentum nitrat menghasilkan Zinc nitrat dan argentum. zinc ni ambil tempat nitrat. Dapat Dapat. tengok sebab dia tinggi sikit daripada argentum. Yes, good. Okay, so kepada argentum. Okay, seimbangkan. Okay, so nombor pengoksidaan dekat sini? +2. Kosong itu. Kosong. Yang ni? +1. +1. Abaikan yang depan ni ambil cas yang ini sahaja. Yang ni? +2. Ni Kosong. Okey. So, kosong kepada positif 2 bertambah, positif 1 kepada kosong berkurang. Okey, so ejen penurunan yang lebih kuat ialah Zinc. pengoksidaan yang lebih kuat Argentum nitrat. nitrat. So, apa yang berlaku? Zinc Melepaskan elektron. Dua elektron itu. Melepaskan 2 elektron. Membentuk. Ion zinc 2+. Okey. Yang ni? Ion argentum melepaskan satu elektron membentuk atom argentum. Menerima. Lepas ini pengoksidaan, penurunan terima. Awak ingat keyword dia. Oksida, lepas, penurunan terima. Ion argentum menerima 1 elektron membentuk atom. Depan ni ada perkataan atom tau. Atom zinc melepaskan 2 elektron. Kalau ada je perkataan melepaskan elektron, apa semua, awak mesti letak perkataan atom depan ni. Kalau awak buat macam ni sahaja, salah. Dia mesti ada atom ini. Barulah awak dapat betul. Istilah yang betul. Apabila menggunakan atau membuat ayat melepaskan elektron, menerima elektron, awak mesti tulis atom zinc ataupun ion argentum macam ni. Wajib tulis. Boleh? Okey, so persamaan setengah dia zinc kepada zinc 2+, plus 2 elektron. Yang ni argentum plus elektron kepada argentum. Okey, pemerhatian dan inference.
Apa berlaku kepada zinc? Kepingan zinc, kebetulan zinc semakin menipis. Melarut lah. Kenapa? Sebab zinc Mengayon ego. mengayon. Pentingnya ayam. Ha? Argentum nitrat. Apa lagi yang boleh nampak? Ion argentum dinyacah membentuk atom argentum. Tak. Okey. Okay. Apa orang nampak? Argentum ni orang nampak kan? So argentum ni warna apa? Apa dia? Kalau atas ni dia kata pepejal perang terbentuk. Yang ni pepejal apa terbentuk ni? Apa warna argentum? Argentum ni apa? Kalau kita panggil silver. So pepejal? Silver warna apa? Perak ego, perak. Putih ke? Pepejal. Dah lihat Liana. Siapa Aziz ke? Abu. Pepejal kelabu terbentuk. Yes. Zul. Kelabu. So bila pepejal kelabu terbentuk, kenapa? Kenapa terbentuk? Siapa yang terbentuk? Kerana Atom argentum, ion argentum dinyacah membentuk atom argentum. yes, sebab atom argentum terbentuk. Sebab itulah pepejal kelabu terbentuk. Okey, so ada warna-warna ke larutan dia? Tak ada kan? Sebab yang berwarna tu ion kuprum saja. Kalau dia melibatkan zinc dengan argentum, dua-dua ni adalah tidak berwarna. Persamaan ion? Zinc tambah 2 argentum plus. Zinc tu plus tambah 2 argentum. Okey, tahu tak daripada mana ni dapat? Sini darab dengan dua kan? Bila awak darab dengan 2, okey. So dia akan jadi 2, 2. Bila awak seimbangkan 2 ni, tengok mana yang sama, potong. Yang tertinggal inilah yang akan disalin ke bawah ini. Okey, boleh? Okey, so tindak balas redox berlaku ke tak? Berlaku kerana proses pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Okey, boleh? Okey, last. Boleh. Okey, tindak balas antara kepingan kuprum dan larutan Y nitrat. Okey. Okey. So yang ni berlaku tak tindak balas? Berlaku ego sebab Y dia Y plus. Y to Y plus. So, kenal pasti ejen penurunan. Saya katakan tindak balas ni berlaku. Okey, kenal pasti ejen penurunan, kenal pasti ejen pengoksidaan. So, kalau keluar soalan macam ni, awak nak tembak-tembak pun susah kan? So, apa yang awak perlu buat? Awak buat dahulu persamaan kuprum tambah Y nitrat, okey, kepada Kuprum nitrat dan Y. tambah Y. So, kalau orang dah tahu, orang dah boleh target kan. Y tu apa? Awak boleh budget tak Y tu apa? Argentum. Sebab the one and only logam yang berada di bawah kuprum adalah argentum saja. Betul tak? Okey. Daripada sini, barulah awak buat yang ni kosong nombor pengoksidaan dia. Betul? Yang ni positif 2. Yang ni positif 1. Yang ni kosong. Okey, so ejen penurunan, ejen pengoksidaan. So yang ni proses apa? Pengoksidaan. Ejen penurunan.
Ya, buat nota macam ni dulu jawab jalan exam. Bila awak buat macam ni, awak akan lebih nampak. Tak perlu nak tembak-tembak. Proses penurunan. So, automatik kita tahu yang mana ejen penurunan. Kepingan kuprum. Sebab dia yang mengalami proses pengoksidaan. Kalau ejen penurunan, larutan nitrat. Okey, tulis persamaan ion bagi tindak balas yang berlaku. Persamaan ion. Ini persamaan apa? Kimia. Yes, ini persamaan kimia. Nak buat persamaan ion, sebenarnya awak perlu buat persamaan separuh dahulu. Okey, kuprum kepada kuprum 2 plus 2 elektron. Betul tak? Okey, yang ni Y plus Tambah elektron. Jadi Y. Jadi Y kan? Okey. So, next barulah awak tengok. Okey. Okey. Elektron dekat sini, dia tak sama bilangan dia. So, bila tak sama, nak suruh jadi sama bilangan elektron, yang bawah ni pun awak darab dengan 2. Automatik darab 2, semua darab 2. Cek balik untuk orang yang tak tahu. Okey, terang balik. Sama kan? So, boleh potong. So, automatik U tambah 2Y plus. Akan jadi 2Y tambah C plus. Sampai Y. yes. Faham Okay, nyatakan perubahan nombor pengoksidaan kuprum bertambah daripada kosong kepada positif 2. pada positif 2. Nampak tak? Mesti nyatakan sebelum, selepas. Kalau ditanya perubahan. Okey, boleh? Boleh hari ni? Boleh. Okey, good. Okey, kalau dah, kita masuk kepada seterusnya. Tajuk kita hari ini, nampak tak? Tak ke? Tak nampak tak? Tak payah guna ni lah. Saya ingatkan nak explain guna tu. Tak jadi Tak clear. Okey. Kita masuk satu topik je. Sebab topik yang satu lagi tu topik baru sebenarnya tu. Okey. Tindak balas penyesaran halogen daripada larutan halidanya. So, kalau sebut pasal penyesaran, awak pun tahu yang atas lebih dapat menyesarkan logam yang berada di bawah. Yes. Tapi sekarang kita bercakap tentang halogen. Okay, before itu,
Apakah unsur-unsur kumpulan halogen? Halogen ni kumpulan berapa? 17. Yes. Apa atom-atom yang ada dalam kumpulan 17? Bermula daripada cepat, bermula daripada Fluorine. yes, good. Fluorine, Fluorine. chlorine, Bromine. bromine, Iodine. iodine, astatin. Dan kalau awak tengok, nampak tak saya buat chlorine 2, chlorine 2 bawah ni. Bermaksud kumpulan halogen dia mesti wujud dalam bentuk Screen hitam je itu. ha? Saya nampak screen. Dia dah tulis pembentangan. Tak, Okay. awak kena tekan. Okey, yang dekat atas tu dia ada pin. Awak tekan pin atas tu, awak akan nampak. Saya ada dot-in dua account ni. Awak cari yang account satu lagi. Yang awak nampak hitam tu account yang dekat telefon saya. Lupa tak? Di atas ni biasanya dekat ujung-ujung ni kan. Dia ada satu tu, awak tekan je tu, pin tu. Jadi tak? Kal? Tak itu. Masih pembentangan di situ itu. Nampak itu. Dah nampak. Tahu tekan kat mana? Okey, halogen. Atom unsur halogen cenderung menerima elektron untuk membentuk ion halida. Okey, kita pergi dahulu kepada bab tingkatan 4 dulu. Lupa dah bab apa. Okey, contohnya fluorine. Fluorine nombor elektron dia 2.7. Betul tak? Okey. Bagaimana dia nak mencapai kestabilan? Dia perlu menderma 7 ke dia perlu terima 1 elektron? Terima 1 elektron. Yes. Dia perlu terima 1 elektron untuk jadi 8. Betul tak? Betul. Okey. So, 27 tadi adalah halogen. Tetapi bila dia dah terima 1 elektron, dia jadi 8 ini, kita panggil dia ion halida. Yes. Boleh beza? Okey, so yang 27 tadi adalah atom unsur halogen. Bila dia terima elektron, dia jadi ion halida. So, fluorine tadi, bila dia terima elektron, dia akan membentuk F- kan? F negatif. Nah, ion fluorida inilah adalah ion halida. So, ini adalah atom halogen. Boleh beza setakat ini? Boleh juga. Okey. So, apa yang berlaku? Halogen mengalami tindak balas penurunan. Kenapa dia mengalami tindak balas penurunan? Sebab dia terima elektron itu. Awak pergi balik kepada maksud daripada sudut terima ataupun lepaskan elektron. Betul tak? So, apabila sesuatu unsur itu dia menerima elektron, so dia adalah tindak balas penurunan. Sebab dekat sini dia terima elektron. So, halogen tadi dia mengalami tindak balas penurunan dan automatik dia adalah ejen pengoksidaan. Okey. Menuruni kumpulan 17 semakin ke bawah, atom unsur halogen semakin sukar terima elektron. Kenapa semakin sukar? Yang tu awak kena rujuk yang ni. Dia punya mula-mula tu. Kalau fluorine, saiz dia
Ni. So, Makin besar, makin besar, makin besar ke? dia makin besar. Betul tak? Klorin, bromin pula. Makinlah besar. Betul tak? So, bila semakin besar, okey, atom unsur halogen ni nak terima elektron semakin sukar. Sebab apa dia semakin sukar nak terima elektron? Kita ulang balik tajuk lepas. Kenapa bromin ni dia semakin sukar terima elektron? Yang ni kenapa dia semakin senang? Kenapa fluorin ni senang terima elektron? Kenapa yang ni sukar? Saya dah lukis dah kat situ tu. Apa dia tu? Saiz atom ke? Saiz Salah atom. saja. Apa dia? Kalah. Kalah bukan. Proton. Ni apa kaitan tengah ni dengan sini? Saiz petala. Yalah saya tahu lah. Besar kenapa? Kekuatan ni macam semakin Apa dia? Lupa lah tu Lupa dah. Ada buku tengok tempat dengan awak sekarang ke? Jarak petala ke mun semakin jauh. Semakin jauh? Aku mudah untuk Daya tarikan ni ke. Daya tarikan? Semakin lemah ke, menjauh ke. Okay, good. Itu nak kata. Daya tarikan apa yang makin lemah? Daya tarikan nukleus dengan elektron valence semakin lemah. Sini fluorin dengan elektron valence yang luar ni, petala terluar dia, dekat tu tak? So bila dekat, kecenderungan dia untuk tarik elektron, untuk terima elektron semakin kuat. Kalau yang bromin ni jauh jarak dia. So bila jarak dia jauh, so dia sukar untuk terima elektron. Sebab dia punya daya tarikan nukleus dengan elektron valence dia semakin jauh. So bila makin jauh, dia sukar untuk menerima elektron valence. So sebab itulah kekuatan halogen sebagai ejen pengoksidaan semakin berkurang. Sebab apa dia semakin berkurang? Sebab dia semakin susah untuk menerima elektron. Okey, tetapi berbeza dengan ion halida. Ion halida semakin mudah membebaskan elektron. So kekuatan ion halida yang tepi ni sebagai ejen penurunan semakin meningkat. Okey, penyesaran halogen dilakukan dengan menambahkan satu halogen ke dalam suatu larutan halida yang lain. So halogen yang berada di atas dapat menyesarkan halogen di bawah daripada larutan halidanya. Okey, kita ambil contoh ini. Klorin dan kalium bromida. So ini adalah larutan halida. Okey, klorin dengan bromin. Siapa yang lebih tinggi? Fluorin. Klorin ni ke? Yes, klorin lebih tinggi kedudukan dia daripada bromin, betul tak? Okey, bermakna adakah halogen klorin ni boleh mengambil tempat ion bromida daripada kalium? Boleh. Dia dapat menyesarkan dia dapat menyesarkan halogen yang berada di bawah dia. Faham tak? So apa yang berlaku? Okey, kita buat persamaan dekat sini. Okey, tambah K KBr. Okey. Okey. So kita tengok. Boleh tak klorin ni ambil tempat ini? Boleh ke? So bila
boleh bermakna dia akan jadi kalium klorida. So, Tambah Br. Jadi atom ego. jadi atom, dia jadi dui atom lah kan. Itu yang berlaku. So sini 2, sini pun 2. Faham tak? Setakat Faham ego. boleh kan? Boleh. Inilah penyesaran halogen daripada larutan halidanya. So halogen ini, okey. So dia boleh sesarkan bromida tadi daripada larutan halida dia. Okey. So warna larutan kalium bromida bertukar daripada tidak berwarna kepada perang. Kenapa? Dari atom klorida, dari 2 atom klorida jadi ion ego. Tukar pada sini kan? So awak Ion tahu jadi atom. warna bromin adalah warna perang. Ini tidak berwarna. So awak boleh buat inference kalau dia tanya apakah pemerhatian kepada kalium bromida. Warna larutan kalium bromida bertukar daripada tidak berwarna kepada perang. Kenapa? Kenapa jadi warna perang? Kerana bromin terhasil. So apa berlaku? Ion bromida dekat sini, okey, membebaskan elektron membentuk molekul bromin. So ion bromida dioksidakan. Okey, so setengah persamaan yang berlaku, yang ni daripada KBr tadi daripada kalium bromida tadi, dia jadi ion bromida. So apa yang ion bromida ni buat? Sebab dia adalah proses pengoksidaan. Okay, so dia melepaskan elektron, membebaskan 2 elektron. So jadilah molekul bromin. So warna I klorin pula. Cl2 tadi kuning kehijauan. Okay, klorin berwarna kuning kehijauan. So warna kuning kehijauan tadi, dia akan jadi Cl- kat sini, betul tak? Okay, ion klorida tadi dia tidak berwarna. So inference dia, molekul klorin terima elektron membentuk ion klorida. Apa jadi kepada klorin? Klorin diturunkan. So persamaan tengah dia, Cl2 terima elektron sebab penurunan kuat kan? Dia kuat untuk terima. Yang lebih tinggi, saya sebutkan sini, klorin, bromin, iodine. So yang lebih tinggi atas ini, okey, yang lebih tinggi kedudukan dia, dia lebih kuat untuk terima elektron. So bila kuat terima elektron, dia akan mengalami proses Penurunan. Rujuk balik kepada maksud dia kan. Okey, so klorin terima elektron, so jadi ion klorida. So boleh buatlah persamaan ion dia. So ni sama kan, 2 elektron, 2 elektron, saling je balik, bahan dengan hasil tu tengok betul lepas nak panah ni, pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. So jadilah persamaan ion ini. So automatik, sebab ini proses pengoksidaan, ejen penurunan. Yang ni proses penurunan, ejen pengoksidaan. So ini persamaan kimia yang saya buat atas tadi, sama je lah. Okey, larutan tak berwarna kepada perang. Kuning kehijauan kepada larutan tak berwarna. Boleh faham? Boleh? Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak? Tak ego. Tak ada, okey. Okey, so kesimpulan dia, kita boleh katakan halogen kekuatan sebagai ejen pengoksidaan meningkat sebab semakin naik ke atas, dia mengalami proses penurunan.
Sebab apa proses penurunan? Sebab dia lebih kuat untuk terima elektron apabila dia meningkat naik. Okey. So di sini kenapa ejen penurunan? Sebab dia di sini, okey, apabila menurun, dia lebih mudah untuk lepaskan elektron. So bila dia mudah untuk ion halida ni, mudah untuk lepaskan elektron, sebab itulah dia sebagai ejen penurunan meningkat. So bila dia lepaskan elektron, dia adalah proses pengoksidaan. Okay. Okey, warna halogen. Ni dia punya eksperimen dia lah. Okey. Nanti saya akan tunjuk. Saya akan cari gambar. Benda ni eksperimen yang dilakukan. Nanti kita akan bincangkan. Sebenarnya ada dalam sini. Nanti kita bincang balik yang tu. Okey. Yang ni dulu. Okey, saya nak suruh awak buat yang ini. Boleh? Latihan itu. Saya nak suruh awak buat latihan itu. Tapi untuk hari ini, saya nak bincang awak satu soalan bersama-sama. Okey, this one. Kita bincang bersama-sama. Boleh? Yang tadi buku teks tadi awak buat latihan. Boleh. Okey, yang ni kita bincang bersama-sama. Tengok faham tak? Okey, satu tindak bala redok boleh